Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini adalah sesi yang kedua kita buat untuk kita sama-sama mengikuti penulisan oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid dalam bukunya Al-Muntalaq. Al-Muntalaq. So kita nak memahami apa yang cuba disampaikan, dan hopefully harapannya ialah kita akan digerakkan seperti mana buku ni telah ditestify. Ramai orang telah memberi testimoni bahawa buku ni menggerakkan mereka di generasi yang silam, bukanlah silam, di generasi sebelum kita, ayah-ayah kita, pakcik-pakcik kita, dan juga generasi kita juga kan, abang-abang kita, insyaAllah. So sebelum masuk kepada bab yang kedua, ini sekadar untuk go through just sekali lalu apa yang telah disentuh dalam bab yang pertama. So kita pun telah sentuh topiknya, kita menolak al-hawa, dan subtopik ni yang telah kita cover pada sesi yang lepas, jauhkan diri dari sebarang hawa yang bukan bernama Islam, wahyu atau al-ahwa, wahyu atau keinginan nafsu. Digambarkan kat situ ada dua pilihan, dan tiada jalan tengah di antara syariat dan al-hawa. Kemudian fitnah dan hazar, fitnah dan kewaspadaan. Menolak sebahagian daripada syariat adalah kufur. Kita tidak akan mengkafirkan seseorang Muslim tanpa bukti. Jiwa yang beriman itu peka dan sensitif. Generasi kita yang terpedaya. Anak singa yang diubah menjadi kijang yang pengecut, ataupun kijang yang jinak. Kemudian perlunya pertolongan segera, bergerak dalam pelbagai pendekatan. So ini semua subtopik yang telah pun kita bincangkan pada sesi yang lepas. Sekadar untuk refresh, kita telah bermula di mana, dan bagi yang terlepas sesi ini, recordingnya ada insyaAllah. Dan bagi yang melihat sesi ini dalam recording, insyaAllah di salah satu sudut di atas video ni akan diletakkan link tersebut, ataupun di description di bawah, insyaAllah. Okey, kita akan masuk terus kepada bab yang kedua. Kusuf la ghurub. Hanya gerhana, bukan terbenamnya matahari. So ini gambaran yang kedua lah. Dan kita pun dah bincangkan pada sesi yang lepas bagaimana wording yang digunakan oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Wording dalam tajuk-tajuknya juga sebahagian daripada kontennya memang seboleh mungkin dia nak menggunakan word-word yang menyebabkan orang terasa feelingnya terbangkit, dan juga mudah untuk diingat bila-bila kan. Seperti mana seseorang tu tak perlu pun mengambil masa untuk menghafal lirik lagu. Dia terdengar dan dia senang teringat kemudian, berbanding benda-benda yang kita cuba hafal tu kadang-kadang amat susah. So Muhammad Ahmad Rashid menggunakan consideration, salah satu uslubnya ialah untuk menggunakan wording-wording yang berirama dan sebagainya, yang menyebabkan orang senang untuk ingat, oh konsep tu dia ini dia kan. Itu approach yang telah dibincangkan minggu lepas ataupun sesi yang lepas. Dai Islam enggan tunduk pada penipuan, dan ini rentetan daripada apa yang kita dah cover dalam bab yang lepas lah. Penipuan apa? Itu kita lihat balik dalam bab yang pertama. Mereka pantang melihat perancangan musuh berlaku di depan mata. Lantas mereka bangkit dan melaungkan suaranya kepada manusia. Tetapi sebahagian besar manusia terus tidur lena. Okay. Ni bagi, kalau ingat lagi, buku ini ditulis sasarannya untuk siapa. Jadi bila kita baca ni, kita dibayangkan akan meletakkan diri dalam posisi itu kan. Kita macam, kita enggan tunduk, kita akan bangkit. Tapi kita lihat, oh ramainya masih lena. Di depan matanya, pendokong kebatilan dan orang yang ragu-ragu bermati-matian mahu melaksanakan rancangan mereka. So on the other side, on the side yang merosakkan umat ini, mereka berhumpas pulas. Dilihat keliling, kita tengok yang keliling kita pula, hanya segelintir sahaja orang Islam yang dipelihara oleh Allah yang sedar. Selebihnya hanyut dalam kelalaian. Ini fenomena yang berlaku kan, yang cuba digarap oleh penulis kan. Bila melihat, kita dah bersemangat nak bangkit, tapi kita lihat ke depan, dua benda yang kita lihat serentak. Dilihat depan, mereka yang
menentang ataupun pihak Al-Hawa itu berhempas ulas dengan strategi mereka, kita tengok di sisi kita pula ramai tengah lena pula. Kemudian datangnya syair ini, da'i kembali mengubati kesedihannya, lantas berbicara kepada dirinya sendiri. Telah berkulah daya juang di hati manusia itu. Mereka leka mencari kekayaan dan kehidupan yang rutin. Kealpaan orang-orang yang baik dan semangat orang-orang yang keliru hampir-hampir menggoncangkan daku dari cita-cita dan perjuanganku. Ini monolog sendiri. Maksudnya realiti yang dilihat itu di depan dan di sisi menyebabkan hampir putus asa dah. Macam kita dah semangat nak berjuang ni, tapi wah, bersungguhnya diorang dengan apa yang mereka ada. Semua tidur pula ke sini. Ya Allah, nak buat apa ni kan? So hampir-hampir cita-cita itu tergoncang. Da'i itu pun mulanya menyalahkan diri sendiri. Takut-takut dia belum betul-betul menyampaikan dakwahnya. Tetapi segera dia merasakan bahawa dia telah melakukan apa yang termampu. Dia cuba memujuk dirinya demi menghiburkan hati, membelai kesabarannya sambil bermadah. Mereka melihat daku di musim gugur lantaran hangatnya laguku. Bergembira bersama rakanku si burung camar. Tetapi aku dilahirkan di bumi yang dipenuhi jiwa-jiwa hamba yang seronok diperhambakan. Faham ke tak? Yang ni lebih abstrak daripada yang tadi. Yang tadi tu quite literally menggambarkan apa yang dilihat di depan dan di sisi. Ini bermadah, mengurut kesabaran. Hampir begitulah suasananya. Walau bagaimana dahsyatnya kerosakan, seorang da'i tidak boleh meninggalkan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Segala kesangsian dan putus asa dalam proses islah ini segera musnah bila sedar kedudukannya berada di tengah-tengah rombongan orang-orang yang beriman yang sedang berjalan. Bermula dari para salaf, maka da'i mengambil amanah ini dari mereka. Okay? Regardless of apa yang kita rasa, based on apa yang kita lihat, rasa doubt, self-doubt, rasa putus asa musnah bila realize sebenarnya kita part dari rombongan ataupun gerombolan dakwah ni yang beriman, yang masih berjalan, yang sedang berjalan, yang rombongan ni bermula daripada salaf lagi dulu hingga ke sekarang oleh da'i-da'i yang berjuang, insyaAllah. Realizing that putus asa tu hilang, dan hopefully kita turut merasai ini bila kita cover sirah dan sebagainya. Demikianlah janji Allah, angkatan kebenaran ini tidak akan pupus. Angkatan demi angkatan, generasi demi generasi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sentiasa akan ada satu golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran. Mereka tidak akan tergugat oleh sesiapa pun yang menentang mereka, sehingga datanglah hari kiamat dan mereka tetap di dalam keadaan mereka. Ini mafhum hadis. Maksudnya, hakikat itu adalah satu hakikat yang diimani. Bermaksud tidak akan terputus gerombolan yang akan terus berjuang demi agama ini, insyaAllah. Jadi bila realizing that, dia mengubati sebenarnya. Walaupun kita tengok depan mata tu macam yang disebutkan tadi, tetapi kita sebenarnya bukan keseorangan. Kita part of gerombolan yang akan sentiasa ada dari awal dulu sehingga sekarang, sehingga ke hampir akhir hari kiamat, insyaAllah. Bahkan kewujudan angkatan Islam di muka bumi ini yang sempurna mentaati Allah, tidak menyeleweng dari jalan dan hidayah Allah, tidak lupa pada matlamat dan tidak bermalas-malasan dalam dari tugas dakwah dan jihad ini, adalah sebahagian dari sunnatullah di alam ini. Kewujudannya menyempurnakan keseimbangan makhluknya. Tanpa kewujudan angkatan sedemikian, timbangan itu akan berat sebelah, tidak seimbang dan akan menggoncangkan seluruh alam ini. Dekat sini Muhammad Ahmad Ar-Rashid dia shift kepada realizing from human aspect tadi kepada sunnatullah. Maksudnya this is also part of sunnatullah yang lebih besar daripada kita yang kecil ni di dunia ni kan. Justru wujudnya dakwah Rabbani adalah satu kepastian yang ditakdirkan Allah. Ia tetap akan wujud,
tidak mungkin hancur sekalipun diserang dari setiap penjuru oleh taghut dan tali barutnya. Okey, kepada passage yang seterusnya insya-Allah. So slide ni dibuat dalam setiap tema dan perbincangan tu dia background dia berbeza sikit. Demikianlah juga kewujudan dakwah kebenaran. Ia umpama matahari, bulan, bintang-bintang, graviti, air dan udara yang membentuk sebahagian dari hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Jika tidak, tentulah akan berlakunya kiamat kalau tak balance. Namun, kenyataan bahawa kewujudan dakwah adalah sebahagian daripada sunnatullah hanya akan dilihat oleh pemilik hati yang salim, sama sebagaimana graviti hanya dapat dilihat oleh orang yang berpelajaran. Dia nak relate sunnatullah dalam jalan perjuangan ini dan sunnatullah dalam alam raya ini, dia sunnatullah yang sama. Maksudnya bila dia tidak balance, ataupun tidak mungkin dia tak balance, dia dicipta sebegitu. Dan sekiranya dia dah tak balance, dia akan kiamat lah, begitu kan. So maksudnya dalam konteks human yang mana ada pertemuan ada hak dan batil ini pun, balance tu akan sentiasa ada. In the sense that yang dibincangkan sebelum ni, yang memperjuangkan al-haq itu akan sentiasa ada dan dia terjamin. Dia tidak akan terhapus sama sekali until kiamat. Bila dia terhapus, ataupun Allah sendiri yang kata dalam hadis tu, based on hadis Rasul SAW, akan dimatikan orang-orang mukmin itu sebelum kiamat kan. That's where there's no longer balance. Inilah inspirasi keteguhan azam seorang Muslim untuk terus bersama dengan jalan dakwah. Mereka terus menghadapi kesusahan hanya semata untuk memastikan ketetapan Allah ini terus berlaku dan terserlah. Moga dengannya dia termasuk di kalangan orang yang berjaya. Tetapi, sesiapa yang berpaling dari jalan yang mulia ini, sunnatullah akan terus berjalan tanpa henti, tidak menghiraukannya. Allah akan memberi hidayah kepada kaum yang lain pula untuk menyerlahkan kekuasaan dan merealisasikan sunnahnya ini. Okay. So dia sebut both on motivasi, dan sekiranya siapa yang tak tinggalkan, sunnatullah ini akan terus berjalan regardless of whether you are with it or not. Dia akan terus berjalan. Maknanya gerombolan atau golongan yang akan memperjuangkan agama ini kan sentiasa ada, regardless of kita bersama ataupun tidak. Ustaz Hasan Al-Hudaibi telah merumuskan maksud di atas dengan ucapannya, semua peristiwa mesti tunduk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Meskipun manusia melihat dunia tidak tunduk kepada peraturan tersebut. Agama inilah sebenarnya aturan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia, sebagaimana dia menetapkan hukum alam kepada matahari, bulan, haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan segala apa yang ada di langit, bumi dan apa jua di antaranya. Ini satu benda yang harapnya kita telah sedia imani. Bagi kita yang mungkin dah lalu kitab Tauhid, tak silap nama buku, kitab Tauhid Zindani, yang cuba melihat dalam sisi itu juga kan. Dan aspek-aspek lain juga, kalau Maududi pun mungkin sebut bagaimana bila Allah menetapkan fitrah kepada sesuatu, dia sama dalam konteks manusia dan segala apa yang ada dalam atas dunia, bukan atas dunia, di keseluruhan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekiranya kalau dibayangkan, kerana benda ini tidak akan berlaku, tapi kalau dibayangkan peredaran planet-planet, makhluk-makhluk yang lain yang ada fitrahnya yang telah ditetapkan, sekiranya berlaku pelanggaran, dia akan mewujudkan malapetaka yang akan berlaku. So the same goes dengan syariah ini. Syariah ini adalah sunnatullah, ataupun fitrah, yang adalah sesuai dengan fitrah yang menyebabkan perjalanan hidup manusia itu akan harmoni. Bila ia dilanggar, seperti mana sekiranya walaupun satu perbincangan agak menarik dalam situasi kita hari ini, di mana bila tiba-tiba manusia kurang bergerak, beraktiviti, industri kurang beraktiviti, banyak resetting yang berlaku kan, dalam perbincangan-perbincangan sebelum ni. Tiba-tiba ada sungai yang jadi jernih balik, tiba-tiba tengok lapisan ozon pun macam better, dan sebagainya, pencemaran pun better. So maknanya selama ni yang merosakkan tu adalah kita yang melanggar
apa yang sesuai dengan fitrah. So begitulah alam ini, begitu juga lah manusia dan jiwa ini, kan. Kadang-kadang kita tak realise, ataupun kalau yang lebih menyedihkan, kalau umat Islam sendiri tidak meyakini hakikat ni, bahawa berlaku masalah kesengsaraan ini kerana semua manusia ataupun ramai manusia lari dari fitrahnya, yakni syariah itulah yang paling sesuai dengan fitrah itu. Dan kalau kita tak meyakini benda tu, kerana itulah kita segan-segan nak mengemukakan syariah ini sebagai solusi yang akan menyebabkan semua orang kembali aman dan tenteram, insyaAllah. So itu background kepentingan syariat ini kepada semua manusia dan kepentingan da'i yang membawa risalah tersebut. Beliau berkata, jika matahari mempunyai paksi dan graviti, bumi mempunyai paksi dan beredar di atas orbitnya, maka demikian jugalah manusia mempunyai agama ini. Apabila agama ini hilang dari manusia, akan pincanglah keseimbangan. Sesiapa yang berfikir dengan mendalam pasti dapat melihat lebih jauh dari itu. Dilihatnya, alam ini mempunyai reka bentuk dan binaan yang indah, dan agama ini adalah sebahagian darinya. Oleh itu, agama ini perlu dihayati oleh sekelompok manusia di mana-mana waktu. Dan maksudnya, untuk memastikan keseimbangan itu terus-menerus berlaku. Okay, insyaAllah. Abdullah Wahab Azam juga memahami sunnah ini. Sunnah ini menjadikan orang-orang yang yakin dengannya tidak tergugat oleh sebarang kebatilan, gugurnya para syuhada ataupun ramainya pejuang yang berundur setelah tiba di separuh jalan. Beliau pun berkata, sunnatullah terhadap semua makhluk terus berjalan, sesaat pun tidak berhenti dan berubah. Mereka yang merdeka terus berjihad pada jalan Allah, kerana jihad pada kebenaran tidak pernah hilang walaupun sehari. Okay, so semua ni masih, kalau kita ingat apa cerita ni, dia masih starting point tadi kan. Kita dah bangkit, kita dah sedar al-haq perlu diperjuangkan, menentang al-batil, menentang al-hawa. Tetapi melihat realiti, boleh gugur semangat, boleh jadi putus asa. Kemudian ini adalah cerita-cerita mengubat hati, merealisasi bahawa kita bukanlah keseorangan, dan tugas ini, gerombolan ini akan terus-terus berada dan wujud dan bergerak, regardless of whether kita bersama atau tidak. Jadi kita sepatutnya, maknanya konklusinya mudahnya, kita kena sentiasa bersamalah, kan? Maknanya dia mengukuhkan balik perasaan itu. Seterusnya, sesungguhnya Islam kita ini adalah satu berita agung yang menyempurnakan perjalanan alam ini. Alam akan rosak, binasa tanpanya. Oleh itu, ia mesti direalisasikan di alam kenyataan, dan jahiliah mesti dihapuskan bagi memastikan alam ini terus seimbang. Firman Allah SWT dalam surah Sad ayat 67 dan 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwa naba'un 'azim antum anhu mu'ridun. Katakanlah, itulah berita besar yang kamu berpaling daripadanya. So surah An-Naba pun pasal berita besar juga. So Islam ni lah satu berita besar tu, yang datang untuk membawa kembali semua kepaksi fitrah, yang akan mengharmonikan balik setelah kerosakan-kerosakan yang berlaku disebabkan jahiliah sebelumnya. Dan itulah kitarannya pun. Maksudnya segalanya dalam fitrah. Dan mungkin kalau siapa yang dah ikut rasanya kuliah yang amat baik, sirah Nabi Adam, boleh dalam apa, dalam di awal PKP tu sampai ni, bagaimana semuanya atas fitrah sehinggalah iblis berjaya menggelincirkan, dan kemudiannya turun ke muka bumi ni pun anak Nabi Adam itulah manusia yang pertama yang keluar dari fitrah, dan kemudian and so on and so forth. Dan kemudian berulang-ulang, bila Ar-Rasul, para Nabi, para Anbiya diutuskan untuk bawa balik kepada fitrah, manusia ni kemudian gelincir balik onwards, sehingga kita hari ini. Sehinggalah yang last kali dari rentetan para Nabi, para Rasul, iaitu Rasul Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, membawa balik kepada fitrah, dan kemudian tugasnya diwarisi oleh para duat. Hopefully kita menggambarkan kitalah yang bersama di situ. Kitalah part of that rantaian, insya-Allah, untuk membawa balik semuanya ke atas
aksi fitrah yang asal. Okey, itu berita besar. Islam inilah berita besar yang dibawa. Pada hakikatnya, peristiwa ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pandangan zahir yang tampak dengan mata kasar. Ia merupakan salah satu urusan Allah dalam seluruh kewujudan ini. Sesungguhnya, ia adalah satu ketetapan dan ketentuan dari Allah SWT di dalam sistem kewujudan yang tidak terpisah jauh dari urusan langit dan bumi, urusan masa lalu dan masa hadapan. Sesungguhnya berita besar ini datang melampau bukan sahaja kaum Quraisy di Mekah, bangsa Arab di semenanjung Arab dan generasi sezaman dengan dakwah ini di muka bumi. Bahkan ia melampaui tempat dan masa yang terbatas itu. Ia memberi kesan terhadap masa depan seluruh manusia sepanjang zaman, setiap benua, dan mengolah masa depan kemanusiaan semenjak turun ke bumi hinggalah berlakunya akhirat, hari kiamat nanti. So, berita besar ni, Islam itu sendiri, dia beyond Quraisy di Mekah, dia beyond semenanjung Arab, dia beyond that period of time in human history. Kan, dia akan berterusan, dia adalah untuk semua manusia, semua geografi, semua masa until kiamat. Kan, itulah Islam. Kedatangan berita besar ini telah mengubah garis perjalanan manusia kepada perjalanan yang telah digariskan oleh takdir Allah. Sama ada manusia itu beriman atau menolak, sama ada mereka berjihad bersamanya atau menentangnya, pada generasi tersebut atau generasi selepasnya, belum pernah terjadi di dalam sejarah manusia satu peristiwa atau berita yang meninggalkan kesan dan pengaruh sebagaimana pengaruh dan kesan yang ditinggalkan oleh berita besar ini, ataupun Islam. Kadang-kadang terpaksa di-insert, dalam kurungan Islam, kita cakap pasal Islam ni, sebab tetapi dalam naratif poetiknya, dia biasanya kita tak guna word macam tu. Kita macam orang akan, sebab dia nak melahirkan perasaan tu, berita besar ni, kita fahamlah itu Islam. Tetapi kalau sebut Islam, dia akan bunyi macam agama ini. Tetapi bila sebut berita besar ni, dia fit the narrative lah. Tu just nak kata kenapa tulisan-tulisan cakap je lah Islam. Tak, dia ada purpose kenapa pemilihan perkataan itu dalam naratifnya kan. Dia nak kata this is something big, something that so big, it is beyond that period of time, it is beyond that geographical area, it is always going to be changing human life from there on, here on end. So bahasa Inggeris pun dah karat lah. Okay. Berita besar ini, iaitu Islam, telah membentuk banyak nilai dan tasawur. Islam telah banyak menanamkan kaedah dan sistem di seluruh muka bumi dan di kalangan semua manusia yang tidak pernah terlintas dalam fikiran bangsa Arab sebelum kedatangannya. Kalau kita bayangkan masyarakat Quraisy ketika itu, sebelum nubuah Rasul SAW, dia terbayang ke mereka akan ada direct impact kepada seluruh manusia, termasuklah sains, teknologi dan sebagainya yang sebelum itu dah ada tamadun-tamadun besar kan. Rom, Parsi, Cina dan sebagainya. Terbayangkan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Rasul, even ketika Nabi Muhammad SAW hidup selama 40 tahun yang pertama itu, para sahabatnya yang belum jadi sahabat ketika itu, terbayangkan mereka akan jadi figure yang amat besar yang efek perjalanan sejarah manusia seluruhnya selepas itu kan. Kita sekarang kenal nama-nama tu kan, Abu Bakar, Umar, onwards. Tapi kalau kita bayangkan kehidupan mereka sebelum Rasul SAW diangkat jadi Nabi, terbayangkan mereka, they will be someone so significant in human history. Itu satu soalan. Dan sebenarnya kenapa soalan tu dibawa? Kerana kita nak bawa kepada kita. Siapalah saya? Ni orang Melayu lah ni. Siapalah kita ni kan? Macam tu lah kan. But you have to understand, this is, bila sebut dari awal, sunnatullah itu tidak akan berubah. Sunnatullah, this is sunnatullah. Kita cakap pasal sunnatullah, pasal hukum alam ini. Berita besar ini akan mengubah perjalanan hidup sejarah manusia. Dan if we become part of it, just like para sahabat dulu, tak terbayang oleh mereka untuk mereka menjadi significant dalam human history, what about us? Okay. Ketika itu, mereka tak terfikir bahawa Islam ini datang untuk mengubah senario dunia
mengalihkan perjalanan sejarah dan merealisasikan ketentuan Allah. Apa ni, ada tak lengkap ni di dalam apa ni ke di alam. Ia juga mempengaruhi jiwa, hati dan realiti manusia. Ia menghubungkan seluruh manusia dengan garis perjalanan alam dan dengan kebenaran yang tersirat di sebalik kejadian langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia akan terus begitu hingga hari kiamat, menyempurnakan peranannya di dalam memimpin manusia dan kehidupan. Itu nak cakap lah. Maksudnya, even masa Islam start turun, ayat start turun pun mungkin masih tak tergambar. Kan? Apa yang turun awal-awal tu kan, Iqra dan sebagainya, pesan-pesan awal tu mungkin belum tergambar peranan besar setiap jiwa mereka tu in impacting to the whole world. Umat Islam pada hari ini berdepan dengan berita besar ini sebagaimana yang dihadapi oleh bangsa Arab di awal kedatangannya. So nak paint a parallel here. Kan, maksudnya manusia sekarang melihat Islam tu mungkin ada paralelnya dengan bangsa Arab tu melihat Islam ketika itu. Mereka tidak memahami tabiat dan hubungannya dengan tabiat alam ini. Mereka tidak memikirkan kebenaran yang tersembunyi padanya, sehingga mereka tidak memahami ianya adalah satu aspek kebenaran yang tersembunyi di benaan alam ini. Mereka tidak dapat mengesali pengaruhnya terhadap sejarah manusia dan garisan perjalanannya yang panjang. Mereka sepatutnya bersandarkan kepada pandangan yang berasingan dan bukan bersandarkan kepada pemikiran musuh-musuh Islam yang sentiasa memperkecil-kecilkan peranan Islam dalam pembentukan hidup manusia dan penentuan perjalanan sejarah. Oleh kerana itulah orang Islam sekarang tidak mengenali hakikat peranan mereka dahulu, masa kini dan akan datang. Sedangkan itulah peranan yang mesti dimainkan oleh umat Islam di muka bumi hingga akhir zaman. Okey. Mungkin sebab tadi bila baca awal perenggan ni macam kita membayangkan orang lain yang tak faham Islam ni apa. Tapi bila kita baca the full perenggan ni macam membayangkan sebenarnya ditujukan kepada kita umat Islam yang terkesan dengan pandangan-pandangan anti-Islam, musuh-musuh Islam yang nak memperkecilkan Islam punya efek pada dunia dan sebagainya. So kita pun tak merasakan Islam ini satu benda yang sebegitu besar, yang peranannya amat-amat besar kepada manusia keseluruhannya. Dan bila even kita sebagai Muslim pun menyebabkan kita rasa kita still kecil, kita still peranan kita kecil dan sebagainya. So ini dia bertitik tolak balik dengan hakikat sejauh mana kita meyakini Islam tu apa. Dan dekat sini dia nak mengukuhkan akidah, keyakinan bahawa Islam ini sebegitu. Dia bukan, unfortunately, bila mungkin Muslim secara sedar atau tak, bila dia terbayang Islam tu adalah, oh, dia adalah satu agama, satu amalan, sebagaimana orang lain pun ada agama dan amalan. That's so unfortunate. Sebab kita sepatutnya merasakan inilah yang membebaskan manusia kepada fitrah itu sendiri, kan? Kembali kepada fitrah itu sendiri. So bila begitu baru kita merasakan kita bawa something ni, something yang solve any problem that human are facing today or before and after, kan? Bila kita just rasa kita bawa salah satu agama yang wujud, memang tidak ada izzah sangat lah kat situ, kan? It's just one of the many options. But if we really understand that this is in line, in sync dengan keseluruhan alam ini, that is something else. It is something different. It's totally something different, right? Kalau kita ambil just nak draw a parallel pula dalam kehidupan sebenar kita, benda yang kita yakin itulah solusi yang memang berdasarkan alam ini. Contohnya, kalau kita cakap doktor, bila dia nak prescribe ubat yang dia tahu simptom ini menggambarkan penyakit ini, dan penyakit ini boleh diubati dengan chemical ini ataupun ubat ini dan sebagainya, treatment ini. Kerana apa? Itu sunatullah, itu adalah hukum alam ini yang telah dikaji dan telah dibuktikan. Maka dia cukup yakin, makcik, maka ubat ni dan sebagainya lah. Dan dia tidak ada keraguan kat situ. Dan sebab dia bukan rasa
Itulah, untuk benda ni dengar-dengar orang cakap macam-macam boleh buat ni. Ni cerita pakcik-makcik ke kat kampung kan, ataupun sedap je cakap orang kampung, siapa-siapa lah kan. Maksudnya dia bukan begitu. Dia bukan macam ada orang cakap kalau benda macam ni makan daun ni kot, tapi ada orang cakap juga makan benda tu. Dia bukan begitu. Dia meyakini di atas hukum alam, atas sunnatullahnya, inilah yang akan dapat merawat perkara tersebut. Sebab itu doktor tu dia confident dan dia atas keyakinan dia buat benda tu kan. Bila berhadapan dengan patient yang tak confident pun dia boleh mengconvince. Adakah kita merasakan Islam sebegitu? That's the point. Atas hukum alam ini jugalah Islam ni lah solusinya. Dia bukan just Ustaz saya cakap macam tu, saya you good and that is totally something different. Bagi seorang Muslim yang meyakini hakikat Islam ni sebegini, why would we be less confident, not so confident bila nak offer prescription ini yang actually kita cukup yakin dia akan merawat pesakit itu. Unless kita memang tak yakin kan, dia perlu ke ubat dia, try je lah. So kalau itu memang berbeza kan. So ini reflection untuk kita, sejauh mana kita faham Islam ni apa dan apa kesan dia. Sekiranya mangsa-mangsa perencanaan, konspirasi dan serangan fikiran jahiliah ini tidak memahaminya, namun, so ni dipontokan ayat tu kan, maknanya panjang ni. Namun pasukan singa da'i Islam mengetahuinya. Kita sering mendengar nasyid mereka yang mengalun di seluruh dunia di dalam perjalanan mereka yang aman dan dipercayai. Kamilah pewaris yang cuba membimbing manusia. Kamilah rahsia al-haq yang tersembunyi. Matahari sentiasa menyuluh cahaya kepada kami. Awan kami mengandungi kilat dan sinar yang terang benderang. Jasad kami adalah cermin kepada kebenaran. Ketahuilah, tanda-tanda al-haq itu kewujudannya Muslim. Wujudnya Muslim. So, the self-confidence yang sepatutnya ada pada diri umat Islam. Dan self-realization kita ni siapa kepada alam ini dan umat manusia keseluruhannya. So, itu satu yang fundamental yang kita sebagai umat Islam yang mengaku Islam sepatutnya realize. Yang kalau kita kata ini akidah basic sebenarnya. Ya ke kalau kita cakap tu? Akidah basic. Islam ini itu sebegitu kan. Yang unfortunately, kalau kita cuba trace balik aku ditanam dengan benda ni ke dari awal keislaman aku? Betul tak? So itu satu mungkin melihat ke depan lah, apakah peranan kita dalam membentuk pendidikan anak-anak dan sebagainya, dan seluruh umat Islam sebenarnya. Pengasingan Islam dari kehidupan manusia seperti yang dilihat pada hari ini hanyalah umpama gerhana matahari. Segala berantakan, kezaliman dan kerosakan di muka bumi pada hari ini adalah akibat jauhnya manusia daripada Islam. Ini adalah bukti awal benarnya apa yang kita sebutkan, bahawa Islam adalah sebahagian daripada sistem alam yang indah ini. Alam ini akan rosak tanpa kewujudan Islam. Tetapi ianya hanya mampu dilihat oleh orang yang mempunyai pandangan yang dalam. So, as we mentioned before, sebab Islam ini ialah satu fitrah yang fit the whole fitrah of alam ini. Once you deny it, once you take it out of the equation, bila kita tarik keluar Islam tu, elemen Islam tu daripada manusia, akan berlakulah kerosakan yang kita lihat hari ini. Dia begitu. Kan sebagaimana dalam ekosistem di alam ni, kita take satu elemen yang penting kat situ, dia kacau semua benda. Burung-burung akan kembali berlindung di sarangnya sewaktu berlaku gerhana matahari di tengah hari. Secara fitrah, mereka tahu bahawa ada satu keganjilan yang sedang berlaku kerana waktu terbenam matahari masih jauh. Saki-baki sinaran samar yang masih tinggal menjadi harapan untuk meneruskan kembali kehidupan. Mereka terus menunggu dan enggan tidur. Ni satu. Wallahualam, adakah masa gerhana memang burung macam ni? Ataupun ni metafora untuk kita appreciate the abstract? Kata apa? Nak relate dengan realiti kita hari ni. Kan? Sebab tajuk dia apa?
Ni gerhana, bukan matahari dah terbenam. Ni gerhana. Maksudnya we know masa siang masih panjang. Masa terbenam matahari tu masih lama lagi. Tetapi apa yang berlaku ni kan? Kenapa cahaya matahari tak kelihatan? Oh, sebab gerhana. So dia kata burung-burung di balik ke sarang bila gerhana tu, dia tahu ni bukan norm. This is out of norm. This is keganjilan. Ni bukan memang sepatutnya gelap. Ni keganjilan. Sepatutnya kita diterangi oleh cahaya matahari, tetapi ini satu keganjilan. Tapi masih ada cahaya sedikit-sikit dan sebagainya tu. Menjadi harapan, menjadi something yang convince burung tadi tu untuk insya-Allah right after this, sekejap saja lagi akan terang benderang sinar kembali. Kan, dia tunggu saat itu. Dia tak tidur. Maknanya ni bukan waktu malam, ni bukan matahari dia terbenam, ni waktu untuk kita tidur. Tak, dia tahu this is not the norm. This is outside of the norm. Boleh relate ke apa yang nak kenapa cerita benda ni? So apa yang kita lihat sekarang pun begitulah. Dia nak di parallelkan sebegitu. Maka begitulah juga sikap orang yang hidup hatinya. Dia faham bahawa penyingkiran Islam dari kekuasaan adalah suatu kejadian yang dahsyat dan luar biasa. Namun ia tidak bererti tenggelamnya Islam. Ianya hanya satu peristiwa ganjil yang bersifat sementara. Wujudnya jamaah yang menokong al-haq, walaupun bilangan mereka sedikit, adalah harapan untuk mengembalikan semula Islam ke pentas kehidupan. Bahkan kewujudan jamaah ini merupakan bukti yang kuat bahawa Islam akan benar-benar kembali semula ke dalam kehidupan manusia ini. Mereka yang lari daripada Islam akan kembali semula kepada Islam dan kepada Tuhan. Mangsa pendidikan dan acuan jahiliah pula akan tersedar semula dan akan kembali berpegang teguh di atas jalan yang lurus. So, ni nak reflect da'i punya level of confidence, keyakinan, dan realiti manusia yang lain juga. Sampai dari mana burung tadi tu, okey, ni semua ni, apa yang berlaku ni, kenapa Islam dipinggirkan, apa semua ni. No, ini hanya gerhana. Sebentar saja insya-Allah dia akan kembali menyinari semua manusia. Ia bersifat sementara. Walaupun manusia yang berjuang ni masih sedikit. Seperti mana gerhana tu nampak cahaya kat ujung keliling-keliling tu sikit je. Tak nampak the full blast cahaya matahari kan. Tetapi that's a sign that matahari masih ada di belakang tu. Dan dia akan kembali menyinari bila gerhana ni berakhir. Kan? Itulah keyakinannya. Dan bila benda tu berlaku, bila Islam kembali menyinari keseluruhannya, manusia akan kembali. Kan? Yang manusia yang lari pun akan kembali. Manusia yang jadi mangsa keadaan seperti yang kita dah bincang dalam bab yang pertama pun akan kembali berpegang teguh insya-Allah. Pengasingan Islam dari kepimpinan manusia adalah satu kejadian dahsyat dan malapetaka yang besar dalam sejarah dan kehidupan manusia. Satu malapetaka yang tiada tandingannya di antara segala malapetaka yang berlaku. Yakin ke dia cakap ni? Betul ke? Terima tak? Ke ni retorik apa pula ni kan? So tu satu soalan yang quite interesting bila kita cakap at least as a Muslim lah. Sebab kadang-kadang ada Muslim yang melakukan benda-benda macam ni. Disebabkan orang lari daripada Islam lah. Ini malapetaka yang dahsyat. Ataupun kepimpinan manusia ni pun terasing daripada Islam. Itulah satu benda yang besarnya malapetaka itu. Iya ke? Kenapa perlu Islam di situ? Malapetaka apa kan? So bagi kalau kita tak nampak lagi ataupun belum yakin dengan apa yang diberitakan sebelum-sebelum ni dari awal tadi, maksudnya hakikat alam ni atas fitrahnya, dan bila dilari daripada fitrah berlakulah kerosakan-kerosakan yang ada. Dan ini satu malapetaka kan? Adakah kita rasa benda tu untuk dunia ni hopefully kita rasa lah. Tak tahulah ada kita yang so self-centered yang tak kisahlah berlaku dunia ni apa, pencemaran ke, orang mati dengan macam-macam pencemaran air, pencemaran udara apa semua tu, tak kisah. Na'udzubillah, kalau seorang Muslim masih ada yang begitu, sukar diterima. So generally speaking, manusia sepatutnya appreciate benda-benda yang terzahir. Oh, benda ni tak boleh di-accept ni kan, kata apa, kepincangan yang berlaku di dalam dunia nyata. Tetapi kepincangan yang berlaku dalam jiwa manusia, dalam hubungan manusiawi ni, kita anggap malapetaka kan? Dalam
kuliah subuh semalam kan. Siapa yang di Selangor dan tengok Iris Maya tu kan, bila ada yang disebut-sebut pasal statistik di Malaysia dan juga di dunia pasal suasana yang berlaku menyebabkan ada orang yang membunuh diri dan sebagainya. Bila kita lihat berita itu, tak kisahlah dalam pandemik sekarang ni ataupun seluruh masa sebelum ni pun, bila kita melihat, kalau kita ambil dekat di Malaysia ni kan, statistik pembuangan bayi, statistik domestic violence, statistik apa-apa tu, do we see it as a pandemic as well? Ke tak tu biasalah, memang macam tu lah. Adakah ini sahaja yang kita berlaku sekarang ni, yang physically kita nampak orang suffering, orang affected, oh ni pandemic? Betul, ini pandemic, kita tak mengecekkan benda tu. That's not the issue. The issue is dia ada manusiawi punya aspek. Do we see it as a pandemic bila kita tengok semua orang jiwanya hancur, jiwanya tak tenteram? Is it a pandemic or biasalah manusia? That's itu satu soalan yang saya nak tanya balik diri saya sendiri dan kita semua kan. Do we see it as such? Do we see it as something that need to be cari antibody, cari antivirus, apa namanya, carilah ubatnya ke, penawarnya ke, untuk immunkan manusia daripada apa-apa ni semua. So that's the question, where do we see Islam dan its effect totally separate dengan how we see this alam nyata ni. So pengasingan Islam dan kepimpinan tu, kalau orang yang nampak sudut sebegitu, dia akan nampak that this is a malapetaka. Ini satu benda besar. Effect dia kepada semua manusia yang sengsara. All this while sengsara Ini mungkin satu perbincangan lah, kita akan sambung tu. Satu perbincangan yang besar sebenarnya. Do you see every element tu sebagai satu chronic disease, pandemic dan sebagainya? Kita tengok adik-adik remaja kita kan, apa yang dia hadapi sekarang, apa yang berlaku dalam kalangan remaja sekarang. Do we see it as such? Ni pandemik tengah berlaku ni, we really need to focus on finding a solution. Macam mana dia orang boleh hidup macam ni? Macam mana dia orang boleh terjebak dengan benda-benda ni? Ke kita rasa macam, sebab kalau sekarang siapa yang macam tak kisah, ada orang suffering, ada orang mati, dan regardless lah aku buat apa pun, kalau aku menyebabkan ramai orang mati pun tak apa kan. So na'udzubillah, kalau orang macam tu kita susah nak matchkan dia dengan Islamic value di dalam. So similarly sebenarnya dengan social ill. Seterusnya, Islam telah mengambil alih tampuk kepimpinan dunia berpandukan Al-Quran. Tasawur baru mengikut syariat yang diambil dari tasawur ini. Ada tinggal perkataan ni kan. Ia merupakan kelahiran baru untuk manusia. Al-Quran itu telah membentuk tasawur baru untuk kemanusiaan, mengenali tentang alam, nilai-nilai dan sistem-sistem. Kelahiran ini juga telah membentuk satu realiti sosial yang unik. Konsep tersebut tidak dapat difikirkan oleh akal manusia sebelum ia dibentuk oleh Al-Quran di dalam kehidupan ini. Kan banyak benda-benda yang bila dengan datangnya Islam, sistem-sistem kehidupan yang mengatur, yang merubah sebenarnya landscape yang besar. Banyak benda sebenarnya, wallahualam, adakah kita pernah mendalami aspek-aspek sebegini, the social norm sebelum itu, dan kemudian bagaimana dia berubah di seluruh dunia. Benar, realiti ini terlalu bersih dan indah, agung dan tinggi, sederhana dan mudah, praktikal, positif, seimbang dan teratur. Ianya tidak terlintas di fikiran manusia biasa. Ia tidak mungkin wujud kecuali dengan kehendak Allah dan direalisasikan di dalam kehidupan manusia di bawah naungan manhaj dan syariat Al-Quran. Seterusnya, kemudian, ni basically dia nak bawa kita to look back at sejarah sebenarnya kan. Bila datangnya Islam, from the very beginning, it changed human. From dalam masyarakat itu, masyarakat yang bergaduh bertahun-tahun sebelum itu, sehingga menjadi beyond what is thinkable lah, beyond what you can imagine. Kalau kita tak tahu, kita sekarang dah hidup, orang kata in the hindsight, kita tahu apa yang berlaku. Tapi kalau perkara tersebut tidak berlaku lagi, kita melihat masyarakat
jahiliah Arab itu, do you think benda tu boleh disettlekan dengan kabilah-kabilah Asabiah tu? Do you believe that ada solusinya benda ni? Boleh berlaku dalam masa yang singkat. Mereka boleh menjadi sebaliknya. Mereka boleh menjadi satu kumpulan manusia yang amat akrab, saling bantu-bantu. Boleh terbayang tak? So kalau kita tengok, kita tahu certain elemen jahiliah yang berlaku ketika tu kan. So perubahan yang berlaku, kemudian dia kat sini, bila tiba-tiba Islam kembali jatuh kan, dan hilang dari muka bumi, dari kepimpinan manusia. Kemudian berlakulah malapetaka besar itu, malapetaka penyingkiran Islam dari kepimpinan, dan jahiliah sekali lagi mengambil alih kuasa. Jahiliah dalam pelbagai corak pemikiran materialisme yang dikagumi oleh manusia pada hari ini. Ia umpama kanak-kanak yang kagum melihat pakaian dan permainan yang berwarna-warni dan terang warnanya. Maknanya you are being fooled by the appearance. Tetapi penyingkiran Islam dari kepimpinan tidak pernah didiamkan oleh da'i Islam. Penglihatan dan pemikiran putera-puteri Islam mesti dibuka supaya mereka dapat melihat hakikat undang-undang kejadian alam ini. Tidak ada sistem yang benar kecuali sistem Islam, sistem hidup Islam, dan segala ibadah kepada yang lain dari Allah adalah batil. Itulah yang dimaksudkan oleh Rabi'i bin Amir semasa dia berkata kepada Rustum, yakni Panglima Agung tentera Farsi, Allah mendatangkan kami ke sini supaya kami mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia kepada hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu, it's a very clear mission, vision dan statement yang dikeluarkan dalam menggambarkan apakah misi sebenarnya yang kita bawa. Okay. Okey. Sajadah al-hurriyah, sujud kemerdekaan. Syiar dan simbol kehambaan mereka ialah sujud kepada Allah, sujud yang meninggikan hati. Manakala syiar dan simbol golongan jahiliah ialah tunduk kepada kehendak kebendaan dan seks yang mematikan hati. So ini nak paint orang kata the opposite side. Kita ni bila kita kata simbol kita apa? Kan? Syiar kita apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan hati kan. Maknanya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sujud muslim yang sejati kepada Allah itulah lambang ketinggian dan kemuliaan, syiar kemerdekaan dan enggan menurut segala tauhid. Itulah yang dinamakan sujud kemerdekaan. Wallahu alam. Nasi tak pasti memang term ni wujud dalam buku ni saja as a first yang dilontarkan ataupun memang dah ada konsep ini. Yang tu tak pasti. Bila dia cakap inilah dinamakan sajadah al-hurriyah. Melalui sujud ini, seorang Muslim itu dapat menghancurkan belenggu nafsunya, lalu dia menjadi manusia yang merdeka. Interesting concept, to say the least. Kita sebagai umat Islam merasakan kita merdeka tak? Sebab ramai orang Islam yang sebenarnya merasa terpenjara dengan syariat, betul tak? Kita terpaksa comply in a certain way of dressing, of communicating, of living, of earning, of spending, of whatever. Merdeka apakah ini? So, do we have that feeling? Ataupun inilah kemerdekaan sebenar daripada menjadi hamba kepada nafsu diri sendiri. How do we see our life? How do we see our reality? Which is quite interesting. Dua polar opposite yang masing-masing in a way boleh dihujahkan lah. Tak terpenjara ke? Aku nak ikut suka hatiku lah. Itulah merdeka. Aku boleh ikut diri aku sendiri kan. Kenapa aku nak kena comply? On the other hand, tak, itulah hamba nafsu kan. Kita lah yang sebenarnya merdeka. Ke bagaimana? How do we see it? How do we see it? Now, manusia akan sentiasa menderita, kelam kabut, bimbang dan sakit selagi mereka tidak sujud seperti sujud ini dan berpegang dengan akidah ini. Okey, dari awal sebenarnya dari awal bab yang pertama kita benda sebab aspek ini kalau kita perasan dalam bab pertama,
Termasuk bab ni, tiba-tiba dia make a claim. Manusia akan sentiasa suffer until and unless dia kembali kepada akidah ini, kepada Islam. Tetapi dia tak dihujahkan panjang, kecuali beberapa konsep besar macam tadi. Kenapa? Sebab yang tu kalau nak jawab kena tengok balik siapa yang terlepas mukadimah dalam sesi yang lepas, dan recordingnya ada insyaAllah. Buku ni ditujukan untuk siapa yang telah meyakini apa. So that's the context of the book lah. Kalau siapa yang tertanya, dia tiba-tiba dia keluarkan statement ni, kat mana dia hujahkan tu. So dia ada konteks dia. Kalau dalam satu siri yang sebelum ni anda sampaikan juga, Muktamar Khamis pun sama. Bila Al-Banna mulakan dengan kat situ pun Al-Banna kata pasal akidah yang di attain from just observing people and observing the world, kan? Dan statement yang sama. So da'i ni sepatutnya dia bermula di situ. You are totally convinced manusia yang sakit tu perlukan perawatan, dan inilah rawatannya. If you are not convinced, you will not be passionate about what you are doing. Faham? Adakah kita passionate terhadap menyampaikan Islam kepada manusia, membawa Islam, membawa orang memahami Islam? Kan, dia sebagaimana kalau kita kata, are you passionate about helping people? So kadang-kadang kata aku passionate, tapi dia tu tak perlukan bantuan. Ini contoh kalau kita tengok contoh real manusia. Kalau kita tengok orang yang minta sedekah ke apa, ada dua possibility apa yang bermain di dalam kepala dan minda ataupun dalam hati kita, perasaan kita. Either kita yakin dia ni memang perlukan bantuan, atau kita kata dia ni grup sindiket mana ni dan sebagainya. Maksudnya dia tak perlukan bantuan. So itu first and foremost. Maksudnya judgement kita kepada apa yang kita lihat secara zahir kadang-kadang dah berbeza, kan? Sekiranya kita yakin dia perlukan bantuan, kalau hati yang hidup tu, kita kan terpanggil untuk membantu, betul tak? Tetapi kalau kita tak, dia ni tak perlukan bantuan, dia memang dia pemalas, sebab tu dia miskin. Ada manusia yang pandai miskin macam tu, sebab tu dia tak tergerak hatinya untuk membantu. Dia kata, why should I help someone who is such a lazy people, macam tu, setengah judgmental begitu. So bila kita lihat pada Islam, konteks Islam ni pula, orang yang belum dapat Islam, what are you convinced of? Kita rasa dia amat perlukan Islam ni ke, atau tak, dia hidup bahagia, biarlah. Bagaimana? So that is a deep question yang each of us kena dalami sungguh-sungguh. Sebab kata-kata Rabi tadi kan, it is based on keyakinan tau. We come here, we sacrifice many things to come here from all the way back there, because we totally convinced human race kat sini perlukan benda ni. This is the solution. You really need this solution, otherwise you are continuing to suffer like this. I'm going to help, I'm bringing help, I'm bringing the light, etc. kan? So nak buat dia satu cerita juga dikongsikan oleh Allahuakbar, siapa nama dia? Joshua Evans, lupa dah nama dia. Boleh tengok kat YouTube kan. Antara revert yang juga, ramai revert sebenarnya yang amat kuat berdakwah, dan banyak YouTube kita boleh tengok. Bila dia sebut bahawa bila dia dapat Islam je, dia pelik melihat Muslim yang lain. Sebab dia bagi analogi macam ni. Tak ingat exact analogi dia, tapi kalau kita bayang macam ni, kalau semua blackout dalam konteks ni, semua blackout, semua tak ada, rumah semua gelap, kegelapan, semua tak tahu macam mana nak ada source of light untuk hidup kan, semua kegelapan ni. Dan kita ada source of light, kita ada sumber cahaya, tetapi tak terdetik langsung bila kita tengok orang lain dalam kegelapan untuk actually share the light. How cruel are you? How kalau saya pernah bawa contoh ni, bukan this exact contoh, masa saya sampaikan satu sesi di tak silapnya Aschaffenburg Mosque. Aschaffenburg ke masa tu? Ke Darmstadt? Tak ingat lah. Dan salah satu tempat di Jerman lah masa tu kan. Salah satu daurah di Jerman. Saya buat satu analogi, saya kata. Tapi sebab semua student tengok, so saya buat contoh student lah. Andai kata dalam satu kelas tiba-tiba lecturer kata, okay, next week kita ada exam. Tiba-tiba dia bagi info tu, ataupun 2 minggu lagi ke apa, kita ada exam yang akan menentukan awak fail ataupun berjaya.
You pass or fail based on this exam. Dia bagi satu date, dia bagi deadline dia ataupun date, tak kisahlah assignment ke exam ke apa, and you have to complete this to pass, otherwise you will completely fail. Tiba-tiba ada seorang tak datang kelas tu, kawan kita tak datang kelas tu, roommate kita mungkin yang ambil kelas yang sama. Kita balik, kita buat tak tahu, kita tak beritahu pun dia, until the day come, kita kata, apa ni, dan dia fail. Dan saya tanya dia orang, kalau you dalam posisi kawan tadi tu, you boleh terima tak hakikat tu? Kawan baik you, yang tahu ada exam yang akan menentukan lulus gagal tu, tahu you pun kena ambil benda tu, dia prepare seorang-seorang, tak bagi tahu pun kita kenapa dia ni, tak tahu. Tiba-tiba datang hari tu, baru kita tahu dan kita fail. What do you feel? Dan dalam sesi tu, ada budak tu, tak tahu lah dia feel sangat contoh tu ke, tak tahu lah ada orang pernah kenakan dia ke apa. Itu busuk hatinya, dia marah masa tu, tiba-tiba dia marah. Dia keluar word busuk hati tu yang teringat sampai sekarang. So kata, busuk hati sangatkah orang yang ada cahaya, ada source cahaya yang dia boleh kongsikan. Dia boleh kongsikan dengan orang lain dalam kegelapan, tapi dia choose to keep it to themselves. How cruel are you? How busuk hatinya kamu kan? Bila contoh tu, bila tak silap Joshua Evans tu cakap, itu perasaan dia bila dia lihat, bila dia get to know Islam, dia sedar inilah cahaya yang dia dalam kegelapan selama ni, tak tahu macam mana dapat cahaya ni untuk ketenangan diri dan sebagainya. Tiba-tiba dapat, dia tahu umat Islam yang lain pun ada dah benda ni sejak dulu, tapi they keep it to themselves. How ambil kata-kata budak Jerman tu, busuk hati sangat kah? Busuk hati sangat kita ni. So kadang-kadang from my personal perspective kan, there's two possible reason lah. There's only two possible reason from my perspective. Boleh disanggah secara rasionalnya, logicalnya, I could think only two possible reason. Kalau kita ada Islam, kita tak ada niat untuk dikongsikan dengan orang. Only two possible reason. Satu, we are not convinced that it is actually helping others. Kita tak yakin dia sengsara, dan kita tak yakin Islam tu bantu dia. Sebab tu, why should I share? Menyusahkan dia kot kan, kesian dia. So kalau macam tu, that's one possibility. The other possibility, kalau kita actually izah dengan Islam, yakin dengan Islam, but still do not do that, do not share, hati busuk lah. Because there's no other explanation, right? Macam you cannot be convinced of that and still do not share it while having a good heart. It doesn't make sense, betul tak? Kan, kalau contoh Syahkirit pula, kan analogi yang dia bawa ialah, you boleh terima tak kalau anak you yang kecil, tiba-tiba you tak perasan dia pergi jalan-jalan, macam nak jatuh ke gaung, ataupun kat sini nak pergi ke traffic yang kereta banyak, or whatever, danger, imminent danger kat situ. Ada orang sebelah tu je, tengah piknik juga kat situ, tengok anak kita lalu kan, biar je sampai to that imminent danger. What do we feel about those people yang biar je kan? Dia kata, dan itulah perasaan dia terhadap Muslim di Malaysia ni. Ayah dia dulu, ramai kawan Islam, dia sayang ayah dia. Semua orang Islam biarkan ayah dia mati kafir. Saya akan dakwa semua orang. So dia mesti marah kan. So again, I think one of the reason, sebab saya rasa, anda yakin ramai orang Islam ni sebenarnya hatinya agak baik. InsyaAllah hatinya baik, cuma dia akidah je, dia tak settle, dia tak rasa betul Islam ni is as such. Dia just rasa kebetulan kita Muslim, kita ikutlah Islam. Kebetulan dia Buddha, ikutlah Buddha. Kebetulan dia Kristian, ikutlah Kristian. Fine, Alhamdulillah. Dia tak rasa they are lacking of something severe yang membantu dia, yang menyelesaikan semua masalah dia, dunia dan akhirat. Otherwise, orang yang hati baik takkan tak share. Betul tak? So, tapi bagi yang ikut tarbiyah pula, kalau dia dalam ni ikut tarbiyah pula, normally it na'udzubillah lah, it lean towards the other option lah. You sepatutnya kalau ikut tarbiyah ni memang you convince lah Islam ni begini kan. Then the only reason you do not do anything is hati busuk kan. Na'udzubillah min zalik. Ke kita masih ragu-ragu? That's a big question. Adakah tarbiyah ni tak menyebabkan kita yakin Islam ni apa? That's a big sad reality lah kalau betul begitu. Balik ke sini. Manusia akan sentiasa menderita, kelang kebut, bimbang dan sakit
selagi mereka tidak sujud seperti sujud ini, sujud huriyah tadi, sujud yang memerdekakan, dan berpegang dengan akidah ini. Penderitaan jiwa dan kezaliman yang berterusan, walaupun maju dalam kebenaran, benar-benar membuktikan bahawa akal semata-mata tidak akan dapat mampu menjadi pemandu kestabilan jika tidak dipandu oleh akidah yang benar. This is actually historically proven juga. Maksudnya banyak tamadun semua pun, you can think of, you can actually maneuver yourself, think of the strategies to become at the peak of technology, of the peak of civilization. However, bab keharmonian jiwa dan sebagainya ni is not totally you can actually think of tanpa bantuan wahyu. So ada elemen-elemen jiwa yang mungkin kita beyond our comprehension kan. So akal sentiasa dipengaruhi oleh nafsu sebagaimana kita selalu sebutkan dari awal bab 1 tu lah. Ia hilang upaya untuk menghadapi pelbagai tekanan selagi kawalan dan pertimbangan akidah tiada di sampingnya. Itu first yang kita kena refresh. Are we totally convinced on this, and am I acting on this? Tiada kebahagiaan bagi manusia dan tiada jalan selamat dari tergelunsur jatuh oleh arus deras jahiliah, melainkan mereka kembali semula kepada akidah Islam yang akan memandunya ke jalan yang benar. Akidah Islam akan memberikan jawapan yang betul terhadap semua permasalahan yang menyusahkan manusia di zaman ini. Akidah Islam ini membuka pekung pemikiran jahiliah yang telah lama menyekat antara manusia dan fitrah mereka. Another big statement against jahiliah. Kalau tak apalah. Kita fikir pula contoh-contoh yang, tapi nanti kita boleh bincangkan kemudian contoh-contoh real dalam masyarakat kita. Di kalangan umat Islam sendiri yang kadang-kadang masih amat terpengaruh dengan elemen-elemen yang luar yang masuk, yang menyebabkan bila dia berfikir, cuba berfikir secara rasional, tapi conclusion dia macam kita, macam mana boleh sampai ke situ kan. So begitu kan, macam dalam sesi mana yang pula saya nak sebut yang mana yang bila anda reflect masa undergrad dulu. Ni sesi apa baru ni lupa dah. Sesi Q&A kot, yang pasal ada Muslim group yang bila present kat depan kelas kan, dan dia present hasil pembincangan dia, dirasakan untuk keharmonian kebahagiaan rumah tangga tu semua kena bermula dengan perkenalan yang amat mendalam. Hence dia mencadangkan semua duduk serumah setahun sebelum kahwin. Kita boleh dengar orang Islam cakap macam ni, betul ke ni? So that's where kadang-kadang rational akan fikir, kadang-kadang dia cubalah, macam kita, kalau kita sangka baik, dia cuba untuk fikir, oh mungkin ni kot solusi yang terbaik untuk manusia. Tapi tanpa panduan dan ikut hati saja, kadang-kadang dia jadi, dia tak nampak sisi-sisi buruk pula yang akan berlaku sekiranya itu yang berlaku kan. Dah towards the end dah, insyaAllah. Pada hari itu sahajalah manusia akan kembali menikmati erti kebahagiaan. Hari itu hari apa? Bila manusia semua kembali kepada akidah ini kan, keyakinan ni, sujud huriyah tadi tu kan, tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT yang mencipta kita, yang mengetahui segalanya, yang menetapkan syariatnya yang berlandaskan dan sesuai dengan fitrah manusia, fitrah alam kan. Hari itu sahajalah erti kebahagiaan sebenar akan dikecapi oleh semua orang. Dan itulah ending sebenarnya of bab yang kedua. So bagi yang rasanya ada yang baru join the session, dan yang juga join sesi yang pertama dulu, kita akan perasan, oh bab kedua ni pendek je berbanding bab yang pertama walaupun dah lebih ataupun roughly sejam kita bersesi ni. Tapi kalau ingat siapa yang ikut sesi yang pertama tu, dia 2 jam lebih sebab satunya, sebab bab yang pertama tu memang panjang, pasal bagaimana macam al-hawa dan syariat dan pembincangan macam-macam kat situ kan. Dan juga sebenarnya ada setengah jam mukadimah pula kat situ kan. But anyway, siapa yang miss out sesi tersebut, insyaAllah link terhadap video itu, bab yang pertama tu akan ada dalam description bila video ni di-upload nantilah, insyaAllah. Ataupun kalau yang nak tanya di luar, boleh tanya mereka yang tahu di mana link tersebut. Dah di-upload pun untuk bab yang pertama. So ini bab yang kedua, the end dia dalam topik, dalam bab hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. So kalau kita just refresh balik, dia bermula dengan hakikat orang yang dah faham yang bab pertama tu, dah semangat, tapi dia tengok musuh
ataupun pihak jahiliah dengan strategi, dengan berusahanya. Tapi dia tengok orang Islam pula lena pula, dah nak putus asa dah, kemudian dibawa benda-benda yang membangkit balik semangat, merealisasikan ataupun bukan merealisasikan, realization ataupun menyadari hakikat kita ni bukan keseorangan dalam rantai yang panjang dan macam tu, dan menjadi juga hakikat an-naba, berita besar ni, Islam ni sebenarnya apa, dan betapa pentingnya kita membawa Islam ni kepada orang-orang yang amat memerlukan kan, dan tanpa kita menggerabakniakan berterusan dan sebagainya. So itu ceritanya. Dan balik kepada topik ni, sebenarnya seperti namanya analogi burung tadi, bila melihat gerhana, kita yakin episod ini sebenarnya episod yang pendek. Dalam waktu siang yang panjang tu, gerhana tu hanya pendek. So dibayangkan ialah waktu Islam tu terlucut daripada kepimpinan manusia itu sebenarnya macam gerhana ni saja. It will end very soon. Bersamalah dengan orang-orang yang akan membawa Islam ni kembali menerangi alam ni, insyaAllah. So next topic ialah bab yang ketiga, Al-Abrar Al-Halikun, ataupun golongan baik yang dibinasakan. Itu insyaAllah pada sesi yang seterusnya. So insyaAllah bila kita set sesi yang seterusnya, kita akan cover bab yang ketiga pula. Dan apa tajuk dia agak menarik, golongan baik yang dibinasakan. Okay, itu ialah next chapter insyaAllah yang kita akan bincangkan bersama. So wallahu alam, ini adalah ni slide biasanya just untuk anda realize, okay, this is the intermission sebelum bab yang lepas ni. So wallahu alam, sekiranya ada lontaran persoalan dan perbincangan sebelum kita tamatkan sesi pada pagi ini untuk bab yang kedua daripada kitab Al-Muntalaq karangan Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Ada soalan ataupun perbincangan ataupun lontaran sebelum kita tamatkan sesi? Sekiranya ada. Oh, ada soalan. Bila dah tahu next step apa? Next step, dah tahu semua benda ni ke? Dah tahu apa yang disampaikan ke? Dah memahami, dah menjiwai apa yang disampaikan dalam bab ni? Kalau soalan itu straightforward ataupun direct, apa macam ni? Kalau menjawab soalan tu secara based on buku ni, next step ialah untuk memahami bab yang seterusnya lah. Okay, next step adalah untuk memahami bab yang seterusnya. Sebab buku ni ada naratif dia. So maksudnya kita realize, kita faham, oh yang bab pertama tu dia establish hakikat sebenar antara al-wahyu dan al-hawa. Oh, sebelum ni tak perasan, oh rupanya ni pertembungannya dan macam mana semua kan ceritanya. Tapi dalam operasi pula, jangan pula sampai kita mengkafirkan orang dan sebagainya. So kena put in perspektif apa semua, tapi kita kena sensitif anything al-hawa. So itu pun bab pertama yang kita dah cover sesi yang lepas. Kemudian sampai ke sini pula, the reality yang kita sekarang ni, okay, don't be too discouraged ke apa, kerana hakikatnya dia hanya gerhana, bukan terbenamnya matahari pun, bukannya Islam telah terkubur, bukan. So next apa? Next golongan yang baik yang dibinasakan pula lah. Maksudnya sebab biasanya orang yang membaca ni adalah golongan yang baik tu, dan kita nak realize golongan yang baik dibinasakan siapa tu contohnya kan. So to realize the next point of what should we do and what shouldn't we do, what we should not do. So that's next step. Sebenarnya kalau nak tahu apa next step dia, sampai ke bab yang lepas tu lah. Sebab buku ni kalau kita ingat balik mukaddimahnya, dia kata ini adalah fiqhud dakwah. Maknanya if you want to understand why in the end, after habis seluruh buku ni, why in the end you actually doing this and this and this in this way and this way and this way with this approach, etc. adalah kerana rentetan cerita ni. So this is only chapter 2 yang dalam rantaian cerita untuk sampai kepada conclusion. Alhamdulillah dah tak sabar nak beramal tu. Tapi dia ceritanya panjang sebab jumping, bukan kita kata jangan beramal, itu bukan. Sebab insya-Allah rasanya semua yang mendengar ni antara orang yang beramal. Tetapi bila kata-kata ada pencetakannya, so dia ada building block yang menyebabkan kita faham elemen ni, hingga akhirnya bila diutarakan, inilah fiqh dakwah masa sekarang. Konsepnya, metodologinya apa, dia berdasarkan kefahaman yang lebih asas yang kita sedang cover. So begitulah nak jawab terus yang chapter yang last tu, nanti kenapa pula kena cover lah 2 chapter tu. So dia ada rentetan chapternya, insya-Allah. Wallahu alam. Ada lagi?
Doktor, Oh ya. Ana Fatimah lah, Ana guna Ana punya Zauj punya handphone. Jadi Mhm. Ana bukan nak tanya soalan, cumanya Ana nak bagi sikit lontaran lah yang Ana dapat daripada sesi ni. Pertama sekali, jazakallah khair lah kepada doktor sebab satu sesi yang sangat refreshing, dan Ana sangat terkesan bila doktor sebut bahawa apa yang berlaku sekarang, krisis jiwa, krisis masyarakat tu adalah satu pandemik kan. Bila doktor guna istilah tu, kita dapat rasalah urgensinya benda ni, betapa besarnya kesannya. Dan kalau kita tengok pandemik COVID-19 ni pun kan, satu dunia bersungguh-sungguh bekerjasama kan untuk cooperate. Even US yang ada masalah dengan China pun boleh jadi agak baik lah sekarang ni kan, kerana nak kena bekerjasama dengan nak mengatasi isu ni. Dan juga WHO sendiri kan, kita nampak sangat-sangat giat. Even dekat Malaysia, tak payah kata dekat dunia lah, almost setiap minggu DSG kita kan, Datuk Nur Hisham kan, dia akan bagi pengumuman. Kita pun akan ambil serius lah benda ni, kita akan ambil tahu sekarang PKP ke PKPB dan sebagainya kan. So semua manusia dalam keadaan yang alert lah kan. Cumanya sekarang ni kita nampak memang satu situasi yang umat Islam dalam kelalaian lah. Kalau kita boleh kata macam dalam bab satu sebelum ni kita bincang tentang singa yang tentang kijang yang jinak kan, kijang yang tidak menggerunkan kan, ataupun singa yang sedang tidur. Jadi Ana rasa itu satu situasi kita, dan sebenarnya kenapa kena adanya satu jamaah ni ataupun gerakan Islam ni adalah kerana memang satu pandemik ni tak dapat ditangani, melainkan semua orang bersatulah untuk mengatasi benda tu kan. Okay, so itu satu benda yang Ana dapat. Dan bila doktor sebut tentang perkongsian daripada Brother Syakirin kan, dia kata kita tak boleh terima kalau orang nampak anak kita nak pergi ke gaung dan dia boleh tak buat apa-apa kan. Dan Ana rasa ramai kita sekarang ni, bila doktor kata situasi sama ada, dia memang yakin dengan Islam, bahawa Islam tu satu sumber keselamatan kan. Cumanya dia tak ada kesedaran untuk sampaikan kepada orang lain. Sama jugalah contoh kalau kita tengah dalam rumah kita seronok, kita mengamalkan Islam, tapi rumah sebelah tu tengah terbakar kan. Tapi kita rasa tak apa sebab bukan rumah kita kan. So dia sebenarnya satu cetusan dan lontaran-lontaran yang menarik lah. Dan Ana rasa Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rashid ni pun mungkin lahir daripada cetusan-cetusan pemikiran macam tu lah kan. Sebab sebenarnya memang kita rasa sangat pelik lah keadaan umat Islam yang dia ada sebaik-baik risalah kan, yang Allah dah pilih dia, tapi dia merasakan bahawa it's okay untuk dia keep kepada diri dia sendiri kan. Okay, so itu je lah yang Ana mungkin boleh share sikit lah apa cetusan yang Ana dapatlah daripada sesi ni, wallahualam. Okey, jazakillah khairan katsira. Satu lontaran yang amat baik lah dalam konteks put it in words yang Ana sendiri tak mampu nak put it in such an elegant words lah. Maksudnya to put in another words apa yang sepatutnya kita realise from apa yang disentuh hari ni, dan to reflect why especially kalau kita pun part of the problem lah kan. Macam kita tadi, macam soalannya kita masih tunjuk ke orang, bukan kata-kata Uti Fatimah tu, tapi kalau kadang-kadang sekiranya macam ni, kadang-kadang kita mengatakan something tapi kita still macam mengatakan orang lain, macam orang lain kenapa dia macam tu kan. Tapi yang the most unfortunate kalau rupanya kita pun macam tu, rupanya kita macam tu kan. Maknanya ini satu benda yang nak di-remind kepada orang yang ikut tarbiyah. Do not be under the illusion yang pergi balik usrah tu is in itself a solution. It should be batu asas kepada solution, but if you target you hanyalah pergi balik usrah sehingga mati, you are not solving anything, because usrah tu, kalau kita ambil usrah model Al-Banna semuanya, dia sebagai batu asas yang melonjakkan macam-macam benda, yang menjadi menggerakkan semua benda yang di luarnya. Dari situlah dia menggerakkan kita mentauzif, memberi balik semangat, etc. Banyak ceritanya. Tetapi kalau orang tu hanya duduk kat situ saja, dan as if dia bercakap pasal orang lain tak buat kerja, padahal dia pun tak buat kerja. Strong statement ke ni? Tapi that is actually it. Maksudnya kalau you understand the concept of from the very beginning, it is never intended as such. It never intended untuk orang duduk beruzlah kat situ, kehidupan biasa kerja-kerja, uzlah kat situ, kerja biasa, uzlah. It's not never intended as such. So that's sebab kadang-kadang statement macam ni, bila kita cakap dalam usrah dan kita tak buat apa seminggu, lepas tu datang balik usrah cakap macam tu lagi,
there's something wrong there pada pandangan peribadian. Dan we should be faham, we should be not like that. So itu satu tambahan reminder lah, sebab kadang-kadang ramai kita yang ikut tarbiyah ni, dia tertipu dengan diri sendiri, assuming orang lain tak buat kerja sedangkan dia pun tak buat kerja, just dia hanya hadir something lah, committed menghadiri something. Sepatutnya benda tu menggerakkan kita dalam semua lapangan kehidupan kita kan. InsyaAllah. So itu satu lontaran yang amat baik lah sebenarnya. Ada lagi nak tambah? Mungkin ada benda-benda yang anda sendiri tak berjaya meletakkan dalam buku yang sebenarnya lebih mudah untuk orang relate. Oh, that is something that I should realise about myself, about my role, what I've been doing with my life so far. Ada lagi? Sekiranya ada kan? Dan jangan jangan orang kata apa, any chance, ni something yang I realise a while back. Any chance of yang ni anda baru upload dari sesi semalam. Ada mungkin anda tak pasti daripada yang audience hari ni berapa ramai yang ada join semalam. Sebab semalam anda cover ayat-ayat Quran, ayat-ayat syurga dalam Quran, dan anda baru upload pagi tadi. Dan based on ayat-ayat itu sebenarnya kita should be orang yang amat always grab any opportunity for such a huge reward, including pada anda chance untuk bagi some reminder, especially something yang can actually impact others into doing something better or something good. Kalau kita rasa macam, oh benda ni mungkin orang lain memanfaatkan, tak apalah, tak payah cakap. It blows my mind. Kau macam mana? It doesn't make sense untuk kita give that chance away kalau kita teruja dengan syurga. I'm saying that. So kalau yang tak dapat, kenapa tu, tengoklah tu, tengok tadabbur ayat Quran, ataupun personally pun tadabbur ayat-ayat syurga dalam Quran, yang menggambarkan serta benda yang panjanglah cerita, boleh tengoklah siapa yang tak familiar lagi dengan ayat-ayat Quran dalam ayat-ayat syurga dalam Quran. I'm just presenting a chance also. Siapa-siapa yang rasa macam ada benda yang dia tertrigger dan nak dikongsi dengan lain juga, you should never let that chance go away lah sebenarnya. Ada pandangan lah, sekiranya ada. Ni bukan nak pressure pula apa-apa, just in case. Ada ke sebelum kita 3 minit lagi sebelum 9.30? Doktor, sila. Ana Wani, Ana macam terfikirlah tentang macam doktor cakap, kalau kita ada something dan kemudian kita tak share kepada orang, itu satu benda yang macam mana, macam doktor kata macam hati busuk semua tu kan. Tapi dalam konteks masyarakat, dia bagi Ana benda tu lebih lebih kompleks, sebab terutamanya bila kita berada dalam masyarakat yang multicultural macam Malaysia sendiri, sebab kita nak macam mana kita nak mengutamakan harmoni tu juga. Sebab selalunya orang akan nampak, yelah dia tentang metod berdakwah juga, sebab selalunya orang akan nampak dakwah tu seperti imposing macam tu. Sepatutnya tidak sebegitulah. Jadi apa pendapat doktor tentang macam mana kita nak berada dalam konteks multicultural dan pada masa yang sama kita nak menyampaikan juga dakwah kita? Okay, soalan yang amat baik. Dalam konteks, in a certain way, dilema kot yang dihadapi sebahagian dari kita. Dalam on one hand, bila kata aku nak sampaikan, but pada persepsi kita, dengan menyampaikan tu mungkin akan mengeruhkan sisi lain kemasyarakatan, contohnya lah. Okay, first, kalau to put based on konteks apa yang kita cover pada sesi ni, dan dalam chapter-chapter yang kita tengah cover dalam Muntolak ni, dia masih lagi amat bersifat conceptual and not yet operational. Sebab tu macam soalan seorang tadi, Ufti tadi, yang cakap so kena buat apa. So sebab ceritanya Al-Muntolak ni, dia akan chapter yang akan become more and more operational dari konteks metodologi, approach dan sebagainya. Fiqh dakwah tu sendiri, dia towards the later chapters. So kat situ yang mungkin fit straight into the soalan ni dalam konteks what are the actual suitable approach, the best approach, etc.
Kat sini bila tu mungkin bagus soalan tu untuk for myself to make a clarification. That statement yang diucapkan tadi bukan satu confirm bukan untuk being judgemental kepada orang. Itu first and foremost. Sebab just kerana kita nak tengok dia macam tak buat apa, tidak bermakna dia tak buat apa. That's very critical and crucial dalam konteks kalau kita memang ada mentally suka judge orang. Oh, nampak dia tak ada buat apa, memang kot, memang dah aku dah agak dah. That's very dangerous. So tu saya sebut dalam, tuan dah sebut dalam kat mana yang pasal tu tak ingat dah. But rasanya dalam soalan Q&A punya session dengan seorang ikhwah tu berkenaan dengan jemaah tak silap kan, you shouldn't be very judgemental even kepada orang yang yelah, ada orang kritik, ada orang timbulkan satu isu masa tu. Macam ada orang tu yang duk kutuk-kutuk grup kita kan. So from myself, kebiasaannya benda ni berlaku dengan orang yang kita tak kenal personally kan. Kita kenal personally pun kita masih tak tahu hati dia, apatah lagi kita tak kenal. So never go to the point where kita actually judge niat dia. Memang dia ada niat jahat untuk memburukkan kita. No. Because it is possible dia amat berniat baik, tetapi dia dapat info yang amat salah hingga dia bertindak dengan niat baik dengan cara yang salah kerana info yang salah. So itu our stand should always be that kan? Sebab kalau kita judge dia sengaja tak buat dakwah kerana bla bla bla, so that's dangerous. Statement yang anda buat tadi tu for the most part untuk audience, bukan untuk audience judge orang lain. Tu hopefully first and foremost clear. Second, dia more on the conceptual level. Maknanya memang kita tak buat. Kita bukan cakap bila kita nampak kemungkaran tu aku tak cakap, hence aku tak berdakwah. Tu cerita lain. Tu dah masuk operasi yang mana dia jadi ada dua ekstrim pula dalam operasi. Setengah tu kata at least aku dah buat dakwah, aku dan dakwah, hashtag dan dakwah kan. Aku nampak couple tu, aku bantai dia kat situ juga kan. Siam nangis-nangis dia, tu dan dakwah. Itu isu operasi. Is that the way? Is that the way kan? Dan ada orang yang dia nampak dia tak buat apa, adakah kita terus judge dia tak buat apa? Mungkin dia, ni kawan aku, esok kat kelas aku cuba sembang and memahami, seek to understand first before seek to be understood, whatever yang dia apply. So again, untuk judge orang, never do that. Never. You jangan buat benda yang merisikokan nasib akhirat kita sendiri, tak bervalue langsung. That's my personal principle. Second, dia macam tadi lah, statement tu bersifat conceptual. Maknanya if you conceptually memang tak buat apa, you hati busuk lah. Tapi kalau secara operasi memang you meronta nak buat something, but you are still struggling to find what is the best way. Kalau aku buat macam ni kan dia makin keruh dan sebagainya. Just to petik an example, not personal, tapi yang Ustaz Alias sebut bila dalam satu sesi masa daurah kami muda-muda dulu, ada sister akhwat yang tanya, Ustaz, ada seorang perempuan ni datang usrah kita orang, pergi join usrah kita orang, usrah umum lah, tapi dia tak pakai tudung. Maksudnya dia memang tak pakai tudung lah, bukan dia tak pakai tudung masa usrah. Sebab kalau usrah tu semua perempuan dalam bilik, tu masalah dia kan. Tapi ini maksudnya dia memang wanita yang tidak bertudung, yang tidak menutup aurat. Macam mana nak tegur dia? Soalan dia quite interesting, straightforward je. Tapi Ustaz Liam masa tu dia tiba-tiba cuak semacam, jangan go into that topic unless dia tanya. Sebab kalau dia tanya, kita kena cakap yang hak lah. Apa sebenarnya Islam kata apa pasal tutup aurat? You cannot pusing, dia tak boleh kena. Hakikatnya hakikat. But the fact that dia datang halaqah tu interested dengan that discussion, you should betul-betul maneuver supaya you get the heart, and then everything will change. Do not trigger simptom satu tu sehingga kacau, mengganggu hati dan apa semua tu hingga dia lari dan kita tak dapat heart pun yang akan mengubah keseluruhan hidup dia. Bukan hanya hijab, tetapi semua aspek lah, akhlak, pergaulan, ibadah, etc. So dia kata dah ada opportunity tu, dia dah duduk dalam kelompok tu, do not pergi cucuk kat topik tu lagi kan. So quite interesting respon. Maknanya sebab kalau orang di luar dia akan judge tau, tengok ni budak ni kok surah pun orang biar je dia tak pakai tudung kat luar tu. So that's the dangerous thing that we should never do lah. Maknanya jangan judge, nampak grup tu kan, tu kenapa. So we never know, we don't know the details. But from our side pula macam tu, maknanya ada beza konsep tak buat apa dengan operasi ketika itu
zahirnya kita tak terus to the point, tapi kita ada strategi dan semuanya. Dan kat situ pembincangan pasal metodologi dan operasi itulah yang kita tak masuk lagi dalam bab ni. So again, to clarify point tadi, when I mention busuk hati tu, first bukan judgement kepada orang. I never dah pernah di muhasabah besar masa zaman dulu yang I'm very judgmental. Kepada yang lepas tu, only after I get to know to the bottom ground, baru contoh saya dari sekolah Muslim, dan lepas sekolah tu saya jadi amat judgmental kepada Muslim. Inilah sekolah ni tak buat kerja, tengok budak-budak jadi macam ni, inilah apa tarbiyah sekolah ni, Allah kan. I'm very vocal and judgmental at a certain period of my time, until beberapa kali dijemput ke sekolah untuk bagi untuk bagi pengisian apa semua. Lepas tu kita sembang dengan cikgu-cikgu tu, baru kita reda, wah, cikgu ni dah mati-mati cuba buat benda dah, 2-3 cikgu lelaki ni. Tapi dia 2-3 cikgu lah yang ada kesedaran dengan ratusan murid and workload and apa, dia struggle, dia dah mati kutu nak buat apa. Then baru kita appreciate, okay, they have done more than what I would able to be doing in the first place. Tapi memang di luar cakupan dia, kita kena bantu. Sebelum tu kat luar sedap lah, sekolah ni apa nak, ilah Allah kan. So that's where I stopped di muhasabah besar itu beberapa kali oleh Allah SWT dan oleh beberapa sahabat to stop being judgmental. Really, your assumption kadang-kadang jauh sangat tersasar. So that's one thing. Balik kepada point tadi, hopefully juga clarify. Kalau ada yang macam takut statement tu tanpa disedari, minta maaf. Agak meng-attack kan, seolah hanya mengatakan ada orang tu tak buat kerja, sedangkan dia effort dah ada, intention dah ada, cuma mati kutu. What should I do? Apa ni, tak tahu nak buat kan. Kalau nak buat contoh, rasanya sebelum ni pun I have made the example, dah terkena contoh perempuan yang ikut halakah tu. Sebab tak tahu ada yang kenal kat sini tak, yang sebab I know of 2 sample case, tapi tak kenal personally, tapi dengar case ni. Tak silap satu di Rusia, satu di UTM Skudai ke kat mana, tak ingat exactly kat mana. Tapi dua-dua contoh perempuan lah. Maknanya orang wanita yang masuk Islam lepas half a year and ataupun setahun ikut usrah, which is quite interesting. Macam mana tu? Maknanya at the beginning tu dia non-Muslim, dia nampak apa, kumpul-kumpul bincang pasal Islam. Oh, so dia minat juga bincang. Lepas tahun dia convince dia masuk Islam. So that is quite interesting also as well kan. Maksudnya, adakah selama setahun tu kita tak dakwah? Oh, macam mana? So itulah. So perbincangan teknikal metodologi tu, insya-Allah hopefully boleh dibangkitkan balik sekiranya masih menimbulkan soalan dalam bab-bab yang akan datang. Hopefully insya-Allah bila kita actually addressing the technicalities. So what are the fiqh of dakwah, especially dalam konteks multicultural, multi-religion, multi-ethnicity, multiracial country as ours lah, which is in itself quite an interesting. Bukanlah kita nak kata kita satu-satu negara yang macam ni, tapi almost lah. Maksudnya negara majoriti umat Islam di dunia ni, kita majoriti yang tak berapa majoriti kan. Tak. Ratio Muslim dan Muslim tu just majority kan. Dia bukan macam setengah negara Islam yang lain di Timur Tengah ke apa, yang bukan Islam tu minority sangat. Tapi kat sini it's macam tu kan. So how do we maneuver? Wallahualam, harapnya membantu dan menjawab. Dan jazakillah khairan katsira atas semua soalan tu yang harapnya membantu for me to clarify benda tersilap cakap, dan juga untuk semua kefahaman masing-masing juga. Semoga Allah ganjari semuanya. Ada lagi ke? Dah 9:38. Sekiranya ada, boleh. Kalau tak ada, nak mengakhiri supaya memberi peluang kepada masing-masing dengan aktiviti harian masing-masing juga. Walaupun ada orang yang, sebab ni sesi open kan, so takut ada yang jaga hati tunggu juga sampai habis ni, nak jaga hati penyampai, walaupun sebenarnya ada agensi. Okay, tak ada. Okay, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah rahmati semuanya. Walaupun I did mention tazkirah sikit pasal take the opportunity untuk tanya soalan ataupun clarify etc, kerana kita sendiri untuk benefit, but your very presence pun do give. Biasanya in this session or mana-mana session pula jugalah, biasanya penyampaian ni dia akan termotivasi dengan kehadiran dan komitmen audience. So that is also insya-Allah part of the yang juga dikongsikan bersamalah, ajar, pahala, ganjarannya insya-Allah yang Allah akan ganjari untuk semua insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira.
Semoga kita semua dikurniakan Ramadan yang berkat, pahala-pahala yang banyak, dan juga Lailatul Qadar, dan juga saki-baki Ramadan ni insya-Allah sama-sama kita fulfill apa kata kriteria dibebaskan dari api neraka tu kan, yang kita minta jauh sangat daripada golongan yang celaka tahun yang bila dah habis Ramadan pun Nabi sebut tak diampunkan dosa ataupun dilepaskan dari neraka lagi. InsyaAllah kita Allah ampunkan segala dosa kita dan bebaskan daripada api neraka insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.